Salam sejahtera, selamat bertemu di channel politik terhebat. Sebelum ke beritanya sila like, share dan subscribe. Terima kasih. Kuala Lumpur, di tengah perkembangan cacamarba politik negara tahun ini. Peristiwa yang boleh dianggap paling menggemparkan seluruh negara pastinya merujuk kepada berita mengenai pertukaran Perdana Menteri buat kali ketiga selepas pilihan raya umum ke-14 PRU14 pada 2018. Selepas PRU14, Tun Dari Mahathir Mohamad mengambil alih tampuk pentadbiran negara daripada Datuk Seri Najib Tun Razak. Namun beliau hanya bertahan selama 22 bulan sebelum jawatan nombor 1 negara itu diambil alih oleh Ahli Parlimen Pagoh, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan tahun ini menyaksikan Muhyiddin pula mengundurkan diri. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN dan Presiden Bersatu, mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri pada 1 Mac 2020. 5 hari selepas Tun Dari Mahathir Mohamad meletak jawatan sebagai Perdana Menteri ketujuh. Namun persekitaran politik negara yang terus bergelora langsung tidak menunjukkan sebarang tanda ia akan reda. Dan rakyat berterusan disajikan dengan pelbagai drama desakan terhadap kerajaan pimpinan Muhyiddin. Desakan itu akhirnya membawa kepada peletakan jawatan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri bersama Jemaah Menteri pada 16 Ogos. Selepas beliau tidak lagi mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat, ketika negara masih bergelut dengan pandemik COVID-19 dan ekonomi negara dalam keadaan tidak menentu. Selepas tawaran politik oleh Muhyiddin kepada pembangkang serta penentangnya tidak diterima, beliau mengambil keputusan mengundurkan diri. Dan pada 21 Ogos lepas naik Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga timbalan Perdana Menteri, mengambil alih tampuk pentadbiran negara daripada Muhyiddin. Lalu dilantik ke jawatan Perdana Menteri ke-9. Ismail Sabri memperoleh sokongan majoriti seramai 114 ahli Dewan Rakyat untuk membolehkannya membentuk kerajaan dan bagi memastikan pentadbiran kerajaan baharu itu berjalan dengan sempurna demi kemaslahatan rakyat serta negara tanpa gangguan politik. Beliau sedar sesuatu yang drastik perlu dilakukan. Pada 13 September lepas, beliau mengorak langkah baharu dengan memeterai Memorandum Persefahaman MU, Transformasi dan Kestabilan Politik antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan PH bagi membentuk satu kerjasama duipartisan dengan menjulang semangat keluarga Malaysia. MU itu mempunyai 6 agenda merangkumi pemerkasaan pelan COVID-19, transformasi pentadbiran, pembaharuan parlimen, kebebasan institusi kehakiman, Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 dan pembentukan jawatan kuasa pemandu. Ia juga antaranya menyatakan kerajaan bersetuju tidak akan mengusulkan pembubaran parlimen sebelum 31 Julai 2022 dan kerjasama itu adalah selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menasihatkan semua pihak supaya mengamalkan demokrasi bermusyawarah dalam mencari penyelesaian kepada apa-apa jua permasalahan. Dengan termeterainya MU itu, suhu politik negara kembali reda dengan tumpuan semua pihak ketika itu terarah kepada usaha pemulihan negara, merangkumi pelbagai aspek yang terjejas berikutan pandemik COVID-19. Namun ketika kes COVID-19 menunjukkan perkembangan yang semakin baik, malah ketika banyak negeri mula beralih kepada fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN serta pergerakan rentas negeri baru sahaja dibenarkan, negara sekali lagi dikejutkan dengan pergolakan politik. Namun kali ini di Melaka, ia menyaksikan Kerajaan Barisan Nasional BN bersama PN yang dipimpin Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali tumbang selepas 4 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN menarik diri daripada menyokongnya. Mereka ialah Datuk Seri Idris Haron, Ban Sungai Udang, Datuk Nur Azman Hassan, Ban Pantai Kundo, Datuk Nur Hizam Hassan Bakti, Bebas Pengkalan Batu dan Datuk Nur Effandi Ahmad, Bersatu Teluk Mas, yang memutuskan untuk menarik sokongan itu pada 4 Oktober lepas, sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri PRN untuk diadakan. Rentetan itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada 18 Oktober lepas menetapkan 20 November sebagai tarikh pengundian bagi PRN Melaka dengan tarikh penamaan calon pula ditetapkan pada 8 November dan PRN berkenaan juga menyaksikan penyertaan seramai 112 calon yang layak bertanding bagi merebut 28 kerusi DUN yang dipertandingkan.
PRN diadakan dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat termasuk melarang aktiviti kempen rumah ke rumah, berceramah dan sebagainya. Manakala kempen alternatif menerusi media sosial digalakkan bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19. Semasa ramai meramalkan bahawa tiada sebuah parti yang dominan mampu menubuhkan kerajaan sendiri menerusi PRN itu, ramalannya ternyata meleset apabila BN yang bertanding tanpa kerjasama dengan PAS menerusi muafakat nasional di kesemua 28 kerusi. Menang bergaya dan membentuk kerajaan selepas berjaya menguasai 21 kerusi. Melebihi majoriti 2/3 manakala baki iaitu 5 kerusi dikuasai PH dan 2 kerusi milik PN. Politik tanah air tahun ini juga menyaksikan satu lagi PRN terpaksa diadakan. Kali ini di Sarawak. Selepas yang di-Pertuan Agong berkenan menamatkan proklamasi darurat bagi Sarawak yang berkuat kuasa sejak 2 Ogos lepas. Selaras dengan perkara 40 dan 41A Perlembagaan Persekutuan. Penamatan proklamasi darurat itu memberi laluan kepada PRN Sarawak ke-12. PRN 12 diadakan setelah tempoh mandat Kerajaan Negeri Sarawak tamat pada 6 Jun lepas dan SPR menetapkan tarikh pengundian bagi pilihan raya negeri berkenaan pada 18 Disember dengan hari penamaan calon pada 6 Disember. Gabungan Parti Sarawak GPS pimpinan Ketua Menteri Tan Sri Abang Johari Tun Openg membolot 76 daripada 82 kerusi DUN yang dipertandingkan dalam PRN yang mencatatkan rekod penyertaan tertinggi, menjangkau sehingga 349 calon. Selain itu, tahun 2021 juga menyaksikan pemilihan PAS bagi penggal 2021 hingga 2023 dan MIC 2021 hingga 2024. Berjaya dilaksanakan selepas ia ditangguhkan sejak tahun lepas susulan situasi semasa pandemik COVID-19 ketika itu.